saja video. Tapi cikgu tak faham lah, cikgu tak sure kefahaman awak setahap mana untuk penambahan dan penolakan. Jadi cikgu nak uji sedikit. Kalau A tambah B, contoh beri A ada negatif 3, 4, 1/2. Okey, contohnya. Ini adalah A. Terus kita ada matriks B iaitu 4, 6, 10, 8. Okey, contohnya kita letak ini negatif lah. Okey, so kita ada dua matriks. Kalau dia kata A tambah B, maksudnya kita akan tambahlah A dengan B. Jadi kalau kita nak tambah A tambah B, maksudnya apa yang perlu kita tambah dulu? Kalau awak fahamlah video yang cikgu share hari Isnin. Apa yang kita nak tambah? 2 tambah negatif 4. 2 tambah? 2 tambah negatif 4. Dengan negatif 2. Yeah, so dapat berapa 2 tambah negatif 4? Enggak tahu. Okey, kita tulis dulu Kita akan tambah macam ni. 2 tambah negatif 4. Negatif 3. Tambah 6. Tambah 3. Okey, negatif 3 tambah 6. 4 tambah 10. 10. Okey, dan 1/2 tambah 8. 8. Okey, so daripada sini kita akan dapat berapa jawapan? 2 tambah negatif 4. Negatif 2. Dia bukan darab tambah. Negatif 2. Ya, negatif 2. Okey, lepas tu 4 tambah 10. 14. Negatif 3 tambah 6, 3. berapa? 3. Yes, 3 dan 1/2 tambah 8. 1/2 tambah 8. Berapa 1/2 tambah 8? 8 1/2 ataupun 8.5. Yes, awak boleh je terus tulis 8 1/2 kalau dalam bentuk nombor bercampur. Kalau tukar kepada pecahan tak wajar, kita akan dapat berapa? 17/2 ataupun awak boleh tulis dalam bentuk nombor perpuluhan. Jadi kita akan dapat 8.5. Okey, so fahamlah tu kalau tambah mesti awak akan tambah mengikut kedudukan dia. Maksudnya kedudukan 1 1 1 1 2 ini adalah 2 1. Ini adalah 1 2, ini 2, ini 2 2, ini pun 2 2 mengikut kedudukan dia. Yang cikgu sebut tadi adalah kedudukan lah 1 1, 1 2, 2 1, 2 2. Itu adalah kedudukan. Okey, so tak ada masalah. Cuma hari ni kita nak masuk jika pendaraban. Kita nak darab satu nombor, nak darab dengan satu matriks. Pun sama juga, kita akan darab mengikut kedudukan dia. Maksudnya senang je lah kalau melibatkan pendaraban dua matriks mungkin sedikit ni lah. Okey, ni mendarab dua matriks, kita tak masuk. Cikgu nak terangkan mendarab dengan skala. Okey, contohnya ini ya. Contoh 12, contoh 11. Kamu boleh nampak kan? Ni contoh 11. Okey, diberi D. Okey, diberi D sama dengan negatif 5, 2, 4, hitung 3D. Bermaksud ini didarabkan dengan matriks. Ini adalah satu matriks. Matriks ni. Jadi kita akan tulis 3D sama dengan 3. Dalam kurungan, awak akan ambil matriks D ini. Letak sini matriks D. So negatif 5, 4, 2, 1. Nak buat apa dengan 3 kat luar ni? Jadi kita kena darab satu-satu. Jadi 3 darab dengan negatif 5. Ni 3 darab negatif 5. 3 darab dengan 4. 3 darab dengan 2. 3 dalam kurungan 2. 3 dalam kurungan 1. Jadi darabkan 3 darab negatif 5 kita akan dapat negatif 15. 3 darab 4 kita akan dapat 12. Okey, 3 darab 1 3 dan 3 darab 2 6. So inilah jawapan dia. Senang sahaja Kita hanya darab sahaja nombor yang ada di luar ni dengan semua unsur di dalam matriks. Begitu juga dengan soalan B.
Cuma untuk B ini nombor di luar ni dia bagi dalam bentuk pecahan. Jadi seperti biasa juga darab sahaja dengan pecahan tersebut. Maksudnya negatif darab dengan negatif 5. Ni negatif 1 darab dengan negatif 5. Jadi kita akan dapat positif 5/2. Negatif 1/2 darab dengan 4. Jadi kita akan dapat negatif. Kalau awak tak pasti, ambil je kalkulator, tekan je Ni negatif 1/2 darab dengan 4. Boleh potong-potong. Ni 2 bahagi 2, 1, 4 bahagi 2 dapat 2. 1 darab dengan 2 kita dapat, that's why kita dapat negatif 2. Tapi kalau tak pasti, awak ambil je kalkulator, buka kurungan dalam kalkulator, awak tekan je buka kurungan dalam kalkulator, tekan negatif. Lepas tu awak tekan 1, tekan yang ABC tu, yang per tu. Tekan 2. Lepas tu kan buka kurungan, letak 4. Tutup kurungan, tekan sama dengan. Awak akan dapatlah jawapan dia negatif 2. Begitu juga yang ni, tapi sebenarnya darab dengan 1 tak payah tekan kalkulator pun automatik akan dapat negatif 1/2. Tapi kalau awak tak pasti nak guna kalkulator, boleh guna kalkulator saja, terutama jika melibatkan pecahan. Okey, jadi kita tengok contoh tadi contoh 10 Tengok contoh 11, kejap. Contoh 12. Okey, kita lihat contoh 12. Telah diberi matriks P. Okey, ini adalah matriks P, ini adalah matriks Q. Hitung 3 P tolak Q. Maksud 3, letak 3 ni. 3 ni 3 ni. Okey, P tolak Q. Maksudnya matriks P tolak dengan matriks Q. So ini matriks P. Ini matriks P 7, 9, negatif 3, 8, 6 dengan Q. Q adalah matriks ni. Dia tak tulis lah kat sini. 2 tolak 3, negatif 3, 1, 5, 0, 4. Dah settle. Awak settle yang ni dulu dalam kurungan ni dulu. 7 tolak dengan 2. So kita dapat 5. 9 tolak dengan negatif 3. Tolak-tolak dia akan jadi tambah. So 9 tambah dengan 3 kita akan dapat 12. Negatif 3 tolak dengan 1 negatif. 8 tolak 5 kita akan dapat 3. 6 tolak 0 dapat 6. Dan 12 tolak 4 kita akan dapat 8. Dah settle ini, barulah kita akan darab dengan 3 yang kat luar. Okay, so darab dengan 3. Awak kena darab satu demi satu. 3 darab 5 kita dapat 15. 3 darab 12 36. 3 darab negatif 4 negatif 12. 3 darab 3 9. 3 darab 3 8 24. Okey, boleh faham tak setakat ni? Mana kita nak buat latihan? Okey, bahagian yang terakhir yang kebanyakan awak mudah confuse, yang melibatkan cari nilai X, cari nilai Y dan sebagainya. Betul tak Fizi? Okey, tak apa, kita still try. Okey, walaupun dia minta awak cari X, Y, awak still kena settle seperti kaedah tadi juga. Settle dulu darab, lepas tu buatlah penambahan penolakan dan sebagainya, jadikan matriks sama. Okey, kita lihat soalan A. Oh, soalan jawapan ni dah bagi kan. Kita go through dulu lah. Okey, so 1/2, 4, 12. Tolak X negatif 3 sama dengan 5Y. Okey, ni seperti biasa. Awak settle ni dulu settle dulu. 1/2 darab 4 kita dapat 2. 1/2 darab 12 kita dapat 6. Jadi maksudnya kalau awak tak pasti macam mana nak buat, awak ambil dalam kalkulator, awak tekan 1, awak tekan A, B, C. Lepas tu awak tekan 2, awak buka kurungan, awak tekan 4. Dapatlah 2. Lepas tu macam ni, awak letak dalam kurungan ni 12. Dapatlah 6. Itu kalau awak nak guna kalkulator. Dah settle, darab dengan skala. Kita akan tolak ni lah. Kita akan ambil 2 tolak dengan X. 2 tolak dengan X dan 6 tolak dengan negatif 6 tolak dengan negatif 3. Dan untuk cari X, awak akan ambil persamaan ini dengan ini. Jadi kita akan dapat 2 tolak X sama dengan 5 ni. Okey, jadi sama dengan negatif 3. Faham tak macam mana dapat X sama dengan negatif 3?
Faham tak? Okey, daripada step ni, awak boleh je buat tinggalkan negatif X di sini. Sama dengan 5. Awak pindah dulu 2. 2 ni pindah positif. Pergi sana dia akan jadi tolak 2. Okey. Lepas tu negatif X sama 5 2 kita akan dapat 3. Oleh kerana X ini masih negatif, awak akan darab kedua-dua belah ni dengan negatif. Jadi negatif darab negatif, awak kita nak positifkan dia kan? So kita akan dapat positif X sama dengan negatif darab dengan 3 akan dapat negatif 3. Okey. Begitu juga dengan yang ni, kita akan ambil persamaan yang kedua, 6 tolak 3 sama dengan Y. Tolak ini akan jadi tambah 6 tambah 3 sama dengan 9. That's why kita dapat Y sama dengan 9. Okey, kita pergi kepada contoh B. 4R tambah 9, 2 dan 3. Okey, dan matriks ini. Apa yang perlu kita adalah kita nak cari matriks R. Jadi matriks ini awak kena pindah. So pindah, positif ini akan bertukar jadi negatif ni. Negatif. Jadi kita akan dapat matriks ni tolak dengan matriks negatif 3 tolak 9 negatif 12. 4 tolak 0 dapat 4. 10 tolak 2 kita akan dapat 8. Dan 1 tolak negatif 3 kita akan dapat 4. Dah settle ini dengan ini, kita nak buat apa? Kita nak dapatkan R sahaja. So 4 ini dengan R ni darab. Bila awak pindah dia akan jadi bahagi. Bahagi kita akan tulis dalam bentuk 1/4. Kecuali dia memang R dia ada 4 macam ni, awak pindah baru dia akan jadi darab. Tapi oleh kerana dia dah 4 dengan R ni darab, pindah dia jadi bahagi, kita akan bentuk pecahan. So 1/4 darab dengan negatif 12 kita dapat negatif 3. 1/4 darab 4 dapat 1. 1/4 darab 8 dapat 2 dan 1/4 darab 4 dapat 1. Okey. So dari setakat ni boleh faham ke? Kalau tak, kalau dah okey kita cuba jawab latihan. Alhamdulillah dah faham. Alhamdulillah, bagus. Okey, kita cuba latihan. Latihkan diri 2.2b. Oh, cikgu. Ni. Okey, seperti inilah latihkan diri untuk A. Awak kena darab je dengan negatif 7. Kita akan dapat negatif 21. 3 kita akan dapat 6. Okey, untuk B. B kita akan dapat berapa? 0.6. Awak tekan je kalkulator. 0.6 darab dengan 11. Jadi kita akan dapat jawapan dia iaitu 6.6. Okay, lepas tu ini darab, lepas tu darab pula dengan ni. Jadi 0.6 awak darab dengan 5. Jadi kita akan dapat jawapan dia 3. Awak terus darab je. Nak tunjuk step pun boleh ataupun terus darab dan tulis nilai jawapan dia terus pun tak ada masalah. Ambil kalkulator darab. Okey, untuk C. Siapa nak bagi jawapan C? Okey, yang pertama. 1/4 darab dengan 12. Kita akan dapat berapa? 3. 1/4 darab 12. Muazzin. Yes, 3. Siapa jawab Aiman. Dah lama Aiman nak masuk, cikgu tak perasan. Okey. So kita akan dapat 3 di sini. 1/4 darab dengan negatif 20. Berapa jawapan? Negatif? Negatif 5. Negatif berapa? Yes, negatif 5. Dan seterusnya, 1/4 darab dengan negatif 6. Kita akan dapat, awak nak tulis dalam bentuk pecahan boleh. Nombor perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. So jawapan adalah negatif. Nak tulis pecahan ke perpuluhan? Berapa Mus? Negatif 1/5.
Yes, negatif 1/5. Okey, seterusnya 1/4 darab dengan 16. Dapat 4. 4 dengan 9, kita akan dapat berapa? Maksudnya kalau awak nak tekan kalkulator terus 9 bahagi 4 pun boleh. Ataupun awak nak buat dalam bentuk pecahan pun boleh. Kalau awak nak tulis terus pecahan 9/4 pun tak ada masalah. Nak tulis 9/4 pun okey, tak ada masalah. Ataupun kalau awak tekan kalkulator awak akan dapat dalam 2.25 pun boleh, tak ada masalah. Dan yang terakhir 1/4 darab dengan 1, kita akan still dapat 1/4. Lepas besar. Okey, Pudin, faham tak Pudin? Pudin ada lagi ke? Ya, cikgu. Sekejap, kenapa tak keluar nama awak sangkut ke sekarang? Haris, Aiman, Aina. Oh, Aina dah masuk. Aina juga. Okey. Tak masuk Ke dah lama Kamaru masuk? Cikgu tak perasan lah. Dah lama. Okey, kita Cikgu dah pergi masuk. yang D. Okey, perlu cikgu tunjuk. Dah lama Perlu cikgu tunjuk yang seterusnya ke ataupun cikgu nak pergi contoh melibatkan cari nilai X, Y? Faham tak untuk D, E, F tu? Okey, kita masuk D. Negatif 2 darab dengan 0.4. Kita akan dapat negatif berapa? Negatif? Perpuluhan? Siapa? Aina, berapa jawapan Aina? Ada kalkulator kat depan? Negatif 0.8. 8. Yes, 8. Mu jawab. Okey, negatif 2 darab 8. Awak kena darab satu-satu kat dalam. Negatif 2 darab 8. Negatif 16. Negatif 6. Negatif 16. Betul. Okey, yang ni berapa jawapan? Negatif 2 darab 9. 18. 18. Yes, 18. Dan negatif 2 darab 2.5. Negatif? Negatif 5. 5. Yes, negatif 5. Okey, bagus. Okey, kita pergi E. Okey, untuk E ni 1.2 darab dengan 10. Akan dapat 12. 2? Yes, 12. 12. Yes. Point darab dengan negatif 1. Negatif 1. Negatif 1/2. 1.2 per 2 pula. Yes, negatif 1/2. 1.2 darab dengan 11. 13.2. Dapat berapa? Yes, 13.2. Okey, cepat sikit yang ni 1.2 3.6. Yes, 3.6. 1.2 darab 7. 8.4. Okey, dan yang terakhir 1.2 darab negatif 5. Negatif 6. Negatif Negatif 6. Negatif 6. Okey, bagus. Bagus. Ini yang cikgu suka respon. Okey, yang terakhir. Okey, tak apa, kita kira dulu. Nanti cikgu tanya baris laju ingat lagi ke tidak. Okey, negatif 1/20 darab dengan 100. Negatif? Negatif 5. Negatif 5. Okey, yang seterusnya? Negatif berapa? 4.5. Positif ke negatif? Positif. 5 positif. Positif. Kan yang terakhir? Positif 1. apa? Yes. Okey, faham. Jadi kita pergi contoh soalan nombor 2. Selesaikan setiap operasi yang berikut. Yang ni tak ada melibatkan nilai-nilai Ini pun awak buat seperti biasa sahaja.
kita akan yang mana perlu darab, awak darab dulu. Dah siap darab, baru awak tambah atau tolak. Bergantunglah kepada soalan. Kadang-kadang kita tambah tolak dulu baru darab. Ataupun kalau dalam situasi soalan A ni, awak kena settle darab dulu. 5 dalam matriks ni. Lepas tu negatif 1/2 darab dengan matriks ni. Dah settle baru kita akan buat tambah atau tolak. Okey, kita buat bersama-sama untuk. Okey, kita akan dapat 5 darab 1, kita dapat 5 darab 3, kita akan dapat 15. 5 darab 2, 5 darab negatif 5, negatif 1 dapat negatif 5, 5 darab negatif 4, kita akan dapat negatif 20. Okey, settle untuk matriks ini. Lepas tu awak salin sahaja. 7, 5, 6, 1, negatif 1, 8. Okey, lepas tu tolak 1/2. Okey, dalam situasi ini, masa awak darab 1/2 dengan nombor negatif, tak payah belajar negatif ni berada di luar. Awak hanya darab dengan 1/2 je. Jadi 1/2 darab dengan 10, kita akan dapat 5. Maksud cikgu adalah awak bukan darab negatif 1/2 darab 10 tau. Kalau awak darab dengan 10 akan dapat negatif. Sekarang hanya 1/2 sahaja. 1/2 darab dengan 9. 9 bagi 2 kita akan dapat 4/5. 1/2 darab dengan negatif dapat negatif 3. 1/2 darab 1. Ini kita akan dapat negatif 2. 14, 7. Okey, settle. Dah settle ini barulah kita akan buat tambah tolak. Untuk buat tambah tolak, kalau ada 2 ni boleh terus buat terus ke sini. Atau awak buat antara 2 matriks ini dahulu. Contohnya 5 tambah 7. Jadi kita akan 12. 10 tambah 5 kita akan dapat 15. 15 tambah 6 kita akan dapat 21. Negatif 5 tambah dengan 1 kita akan dapat negatif 4. 0 tambah negatif 1. Negatif 20 tambah 8 kita akan dapat negatif 12. Okey, settle lah. 2 matriks ini dah jadi 1. Tolak dengan matriks ni awak tulislah dekat bahagian belakang. 5, 1, 4/5, negatif 2, negatif 3 dan 7. Settle ini barulah kita akan buat penolakan. Jadi 12 tolak dengan 5 kita akan dapat 7. Okey, 5 tolak dengan 1, 14. Okey, 21 tolak dengan 4/5. Kita akan dapat 16/5. Okey, negatif 4 tolak dengan negatif 2 akan dapat berapa? Ni negatif 4 tolak negatif 2. Jadi kita akan dapat negatif 2. Bagus. Negatif 1 dengan negatif 3. Awak kena hati-hati jika melibatkan negatif-negatif ni. Positif 2 ke negatif 2? Negatif 1 tolak dengan negatif 3. 2. Ya, 2 positif. Bagus. Negatif tolak dengan 7. Jadi kita akan dapat apa? Negatif? Negatif 19. apa? Yes, negatif 19. So setakat ni boleh faham? Alhamdulillah So faham. yang lain pun Nampak sama susah jugalah. tapi senang. Senang je sebenarnya kan. Awak hanya tengok kedudukan dia je. Nak darat-darat, tambah. Okey, itu saja. Dan kita akan tengok pada modul. Cikgu rasa ada cikgu nak tunjuk yang melibatkan cari nilai. Ada tak cikgu tunjuk kat sini? Ini dah cikgu tak nak masuk antara darab matriks dengan matriks yang nak masuk hari ni. Kita buat antara skala sahaja sekejap tak ada contoh kat sini. Tak apalah, kita tengok modul. Okey.
Kalau awak lihat modul, latihan yang awak kena buat sebenarnya sama je macam yang cikgu bagi penerangan tadi. Cuma cikgu gunakan yang nombor 10 ini. Ini dah kan? Buat kan? Sepatutnya. Kejap okey tak. Okey, tengok nombor 10. Cikgu nak terangkan soalan C. Cikgu terangkan C je Nanti A dengan B buat sendiri. Okey. Untuk soalan C, dia menggunakan konsep tadi juga. Kalau ada satu nombor di luar kurungan, awak kena darab dengan semua nombor yang ada dalam kurungan. Jadi negatif 2, awak kena darab dengan 2. Jadi kita akan dapat, sekejap. Negatif 2 dan dapat. Okey, sekejap dia boleh. Oh, dah thickness dah. Okey, so kita akan darab negatif 2 darab dengan Y tambah 2. Kalau awak tak pasti, awak boleh je buat macam mana cikgu nak tunjuk Awak kena darab satu-satu tau. Dia macam ni negatif 2 darab dengan Y tambah 2. Seperti ni. Jadi kita kena darab negatif 2 dengan Y, negatif 2 dengan 2. Jadi terus kat sini, negatif 2 darab Y, kita akan dapat negatif 2Y. Okey, kita darab dengan 2, kita akan dapat negatif 4. So tolak 4. Okey. So negatif 2 darab dengan negatif 2, kita akan dapat 4 positif. Tutup kurungan. Tambah, ini akan buat seperti biasa. 4, tutup kurungan sama dengan 1, negatif 13 dan 8. Dah settle ini, kita akan buat penambahan. Jadi 4 negatif 4 tambah X. Tambah ni. Negatif 2Y. Tolak 4. Tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak 7. 4 tambah dengan 4. 4 tambah 4 terus tulis 8 pun boleh, tak ada masalah. Yang mana boleh selesai, awak selesaikan. Okey, so ini 1 negatif 8. Okey, macam mana kita nak cari nilai X? Awak pun tengok X berada di mana? X berada dekat 1, 1. Jadi awak keluarkan. So negatif 4 tambah X sama dengan 1. Sama macam hari Isnin punya Okey, so X sama dengan 1, negatif 4 ini awak pindah akan jadi tambah 4 dan kita akan dapat X dengan 5. Settle lah X. Okey, sekarang kita nak cari Y. Macam mana nak cari Y? Awak pun tengok, oh Y berada di sini. Y negatif 4 tolak 7 sama dengan negatif 11. Sama dengan negatif 3. Okey, so akan terus tinggalkan negatif 2Y sama dengan negatif 13. Akan jadi tambah 11. Okey, jadi awak akan dapat negatif 2. Ini negatif 2 lagi. Y sama dengan negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. Jadi settle lah ni. X dengan Y. Okey ke? Nanti cikgu guna awak cuba jawab latihan. Okay, dalam modul hari Isnin awak dah kena buat tau daripada sepatutnya hari Isnin awak dah siap dah ni daripada nombor operasi asesmetrik ini. Ni Mahan punya siap ini. Ini Isnin. Lepas tu siapkan ini. Muka surat 12. Muka surat 12 ni. Okey, lepas tu muka surat 13.
Ini pun sama Ini yang cikgu suruh awak buat dan hantar dekat Google Classroom. Yang lain buat je dalam modul. Tapi nombor 8 ni awak kena hantar dekat Google Classroom. Okey, ini adalah cerita hari Isnin. Untuk hari ni punya, okey awak sambung nombor 9. Ada 2 je hari ni punya. Okey, hari ni awak buat yang ni je. Hai. Nombor 9. Dan nombor 10. Hantar dekat Google Classroom. 10 sahaja kat cikgu. Boleh? Awak buat je semua sekali. Lepas tu snap terus nombor 10 ni dan hantar dekat Google Classroom. Sekejap lagi cikgu masukkan tapak dekat Google Classroom untuk awak masukkan latihan. Boleh tak setakat ni? Cikgu, Ya. apa ni benda Yes. ni kena hantar sebelum pukul 5 ke? Sepatutnya. Ada masa sekarang kan matematik lagi sampai 4.30 kan. Awak buat sekarang lah. Sebelum 4.30 tu awak boleh siapkan. Maksudnya cikgu sentiasa ada di sini. Tak faham boleh terus tanya cikgu. Boleh terus hantar kat cikgu. Nampak tak? Oh, boleh. Hmm. InsyaAllah. Yang lain okey tak? Sebab dia kan bagi matematik lama 2 jam. Jadi cikgu hanya sekejap je cikgu jumpa. Sekejap lagi cikgu kita berhenti Google Meet. Tapi cikgu sentiasa adalah dekat sini standby. Kalau awak nak tanya ke apa boleh WhatsApp je cikgu. Ataupun awak nak suruh cikgu standby je dekat Google Meet ni pun okey. Awak boleh je keluar, siapkan kerja, lepas tu terus hantar sekarang. Sebab kalau cikgu awak tangguh, cikgu percaya takkan siap lagi malam ni pun. Esok pun belum tentu siap. Betul tak? Betul. So ada masa sekarang buat sekarang semua ya yang ada dekat sini 13 orang dan mereka yang tak ada pun kena buat jugalah sebenarnya. Tapi cikgu haraplah siapa yang ada di depan cikgu ni sekarang 13 orang ni boleh tak buat sekarang dan hantar cikgu tunggu sekarang dekat Google Classroom. Okey, cikgu sediakan tapak sekarang. Ada nak tanya tak sebelum cikgu keluar? Cikgu tak ada kerja ke nanti? Nanti cikgu nak buat apa-apa kalau cikgu stay dekat Google Meet. Nanti cikgu ada kerja ke, busy ke, tak apa ke? Tak kisah je. Kalau awak okey, kalau cikgu ada hal, cikgu stop lah sekejap, tak ada masalah. Ataupun cikgu keluar tapi cikgu tunggu je kat sini. In case ada apa-apa, WhatsApp cikgu boleh? Boleh, Cikgu on insyaAllah. Google Classroom je. Cikgu akan check dalam Google Classroom dah siap belum. Tapi ada masalah boleh ni kat WhatsApp cikgu lah ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye. Bye. Ayo, bye. Kacang. Kacang goreng. Buat latihan sekarang. Ada modul tak depan awak tu Maksim? Baik go. Tak payah nak buy sangat buat latihan dulu. Okey, awak boleh keluar sekarang, tak ada masalah. Boleh keluar, siapkan latihan. Ada sesiapa yang tak ada modul nak cikgu show kat sini soalan ke?